Babur rihlah fil mas'alatin nazilah wa ta'limi ahli. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. Itulah satu hadis di bawah bab ini. Hanya ada satu saja hadis. Jadi kita balik semula ke tempat mula-mula baca tadi. Berdasarkan nota yang kita bagi ni, bab 26 ni berada pada muka surat 198. 198. Sekarang ni macam mana? Dah nampak? Nampak, baru nampak. Okey. Inilah. Tengok di sini. Bab ke-26 ni muka surat 198, berdasarkan nota ni. Inilah yang kita baca tadi. Babur rihlah fil mas'alatin nazilah wa ta'limi ahli. Bab 26, mengembara demi masalah yang berlaku, yang baru berlaku, menimpa atau melanda atau dialami, bolehlah, itu maksud semua. Dan mengajar ahli keluarga sendiri. Itu babnya, bab ke-26. Tajuk babnya tadi. Kemudian ini teks dia yang kita telah baca tadi, iaitu hadis yang ke-89. Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Al-Marwazi meriwayatkan kepada kami. Ini kata Imam Bukhari. Muhammad bin Muqatil ni guru Imam Bukhari lah. Imam Bukhari kata dia meriwayatkan kepada kami, katanya Abdullah, maksudnya bin Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan kepada kami, katanya Umar bin Sa'id bin Abi Husain meriwayatkan kepada kami, katanya Abdullah bin Abi Mulaikah, yang sebenarnya Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah meriwayatkan kepadaku daripada Uqbah bin Al-Harith bahawa dia telah mengahwini anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Tiba-tiba datang seorang perempuan lalu berkata, aku telah menyusukan Uqbah dan perempuan yang dikahwininya. Kata Uqbah, saya tidak mengetahui bahawa kamu menyusukan saya, bahawa engkau atau kamu menyusukan saya, dan kamu tidak pun memberitahu saya, yang ini sebelum ini. Uqbah pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan bertanya baginda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana dalam keadaan telah dikatakan begitu? Bagaimana dalam keadaan telah dikatakan begitu? Maksudnya, bagaimana kamu akan bersama perempuan itu dalam keadaan telah dikatakan begitu? Akhirnya Uqbah
meninggalkan anak perempuan Abi Ihab bin Aziz itu. Dan ia kemudiannya berkahwin dengan lelaki lain. Ia anak perempuan Abu Ihab itu kemudiannya berkahwin dengan lelaki lain. Itulah terjemahan kepada hadis yang ada di bawah bab 26 ini, iaitu hadis yang ke-89 di dalam Sahih Bukhari. Sebagaimana biasa, kita terlebih dahulu bincangkan tentang tajuk bab itu. Sebab daripada tajuk bab lah kita boleh faham maksud Imam Bukhari, tujuan ia mengadakan tajuk bab itu. Dan seterusnya mengemukakan hadis di bawah tajuk bab itu. Ini bab 26, babur rihlah fil mas'alatin nazilah wa ta'limi ahli. Ini dipanggil tarjamatul bab, tajuk bab. Tarjamatul bab, tajuk bab. Tajuk bab ni ringkas saja. Bahkan berdasarkan kebanyakan nuskhah, babur rihlah fil mas'alatin nazilah setakat itu saja. Mana lebih ringkas lah. Ini wa ta'limi ahli, tambahan ini adalah berdasarkan setengah-setengah nuskhah. Nanti saya sebutkan, iaitu di bawah tu ada dalam nota tu, dalam nuskhah karimah, kalau seorang pemilik nuskhah Sahih Bukhari, dalam tu ada tambahan wa ta'limi ahlihi. Tapi dalam nuskhah-nuskhah yang lain tidak ada. Mana kalau yang tidak ada tu lebih ringkas lah tajuk tu. Walaupun ringkas, kadang-kadang ada bab pun tapi tanpa tajuk. Imam Bukhari buat bab sahaja, babun. Lepas tu selepas babun tu tak ada apa-apa. Itu dipanggil terjemah bab bila terjemah. Bab bila terjemah. Bab tanpa tajuk. Tetap ada maksudnya. Apalagi kalau yang memang ada tajuk ini. Jadi mengembara demi masalah. Demi itu maksudnya kerana lah. Kerana masalah yang baru berlaku. Setakat itu ya, dalam kebanyakan nuskhah. Dan ada kaitan lah ni dengan bab ilmu. Ada kaitan lah dengan menuntut ilmu. Mengembara demi masalah tu nak cari ilmu lah untuk mengetahui apakah hukumnya masalah yang menimpa itu. Baiklah, di situ kita dah ada nota 287. Tengok 287 di bawah. Al-mas'alatin nazilah. Ni al-mas'alah an-nazilah. Imam Bukhari guna istilah dia. Ar-rihlah fil mas'alatin nazilah. Apa makna al-mas'alatin nazilah? Kita dah bagi dah terjemahan selapis tu. Al-mas'alah an-nazilah ialah masalah yang baru berlaku. Dan ia berlaku secara tiba-tiba, tanpa dirancang. Ia juga penting, malah kadang-kadang mencemaskan. Mana kalau kita tidak mengetahui hukumnya, jadi meresahkanlah. Sebelum itu tak ada, tidak diketahui penyelesaiannya. Jadi kita nak selesailah, nak tahulah jawapannya ataupun hukumnya. Kedatangan seorang perempuan yang memberitahu Uqbah tentang status anak susuannya itu adalah contoh masalah yang baru berlaku. Masalah yang baru berlaku secara tiba-tiba dalam hadis bab ini. Hadis bab ini maksudnya hadis yang berada di bawah bab, sesuatu bab tu. Itu maksud hadis bab. Jadi dalam cerita hadis tu, cerita mana Uqbah dah berkahwin, dah akad. Tidak disebut pula di sini sempat bersama ke sebagai suami isteri. Kira-kiranya zahirnya begitulah. Sempatlah bersama, dah tidur bersama lah.
Tiba-tiba mari satu orang perempuan dakwa begitu. Jadi terkejutlah semuanya, resahlah semuanya. Sebab apa? Macam mana? Berarti kahwin dengan adik-beradik susuan lah. Dan itu adalah haram dalam Islam. Kira-kiranya resah tu sebab dah tahu dah lah hukumnya. Tak boleh, itu haram tu. Bermakna telah berlaku sesuatu yang haram. Itu betul-betul mencemaskan lah. Dan sebelum tu tak tahu apa, kosong fikiran. Dari sinilah, ni masalah nazilah, itu dipanggil masalah macam tu, masalah nazilah. Dari sinilah datangnya istilah fiqhun nawazil atau fiqh semasa untuk masalah-masalah yang dialami umat manusia, khususnya umat Islam. Sebab itu dalam istilah fiqh, dalam pengajian fiqh, salah satu cabangnya ialah fiqh nawazil. Fiqhun nawazil. Nawazil tu jamak kepada nazilah itulah. Al-mas'alatun nazilah tu. Jamaknya nawazil. Yang fiqh bagi masalah-masalah yang baru menimpa, baru dialami umat manusia, khususnya orang Islam. Jadi bincang tentang isu itu. Ataupun fiqh mu'asir, fiqh semasa. Fiqh semasa. Ada fiqh yang beberapa ratus tahun lama dah. Bahkan sekarang ni tak ada pun, tak guna pun. Itu tidak semasa orang panggil. Macam fiqh tentang hamba abdi. Tentang hamba abdi, pembahagian hamba itu, ini macam-macam. Dalam kitab-kitab fiqh lama memang ada. Sebab zaman dahulu memang hidup, memang ia sebahagian daripada masyarakat manusia. Tapi itu fiqh lama, fiqh semasa. Fiqh nazilah ni semasa. Kemudian yang baru berlaku pula, keadaannya boleh mencemaskan, mengharu birukan keadaan. Atau fiqh semasa untuk masalah-masalah yang dialami umat manusia, khususnya umat Islam. Daripada sinilah. Jadi mana istilah yang diguna pakai oleh ulama kemudian itu, fiqhun nawazil itu, ada asasnya. Salah satu asasnya ialah dalam Sahih Bukhari ini. Imam Bukhari dah guna dah perkataan an-nazilah, al-mas'alah an-nazilah. Nabi SAW pun tidak cerita semua masalah ni, segala cabang-cabangnya. Hanya dasar saja ada. Kadang-kadang tak ada pun lagi asas dia tu pun. Di zaman Rasulullah, di peringkat awal. Kemudian barulah ada ayat Quran. Setelah ada ayat Quran itu, masih banyak lagi pecahan-pecahan masalahnya yang belum diketahui. Dengan berlakunya peristiwa Uqbah ni, maka satu persoalan besar timbul di kalangan masyarakat. Jadi macam mana kalau berlaku begini? Apa hukumnya? Dan orang ramai pun kiranya tak tahulah apa jawapannya, apa hukumnya. Sehingga terpaksa Uqbah yang berada di Mekah pada ketika itu mengembara. Inilah maksud mengembara. Demi masalah. Masalah ni satulah. Sebab al-masalah itu mufrad, nawazil itu baru jamak. Satu masalah saja. Pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW, kerana Nabi SAW pada ketika itu masih lagi hidup. Jadi untuk mengetahui lah apa hukum ni, nak buat macam mana. Mana sikap orang Islam dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agamanya, dia kena ambil berat. Sekiranya di tempatnya tidak ada orang yang dapat menyelesaikan masalah ataupun memberi jawapan kepada masalah itu, menceritakan hukumnya, dan orang yang alim ada jauh sedikit daripada tempatnya, dia kena pergi. Itu menunjukkan imannya bagus. Kalau macam tu. Kalau tidak cuba cari masalah, tahu hukum perkara yang kita alami, kita selalu buat tiap-tiap hari, tiba-tiba kita tak tahu dan kita tak ambil berat, tak cakna, orang kata. Itu tak sepatutnya lah.
berlaku kepada seorang Islam. Orang Islam hendaklah bersikap seperti Uqbah ni. Dia pergi daripada Mekah. Zaman dahulu kira susah lah. Kalau zaman sekarang tak kira lah kan. Mudah lah. Itu pun jauh juga. Nak pergi itu kalau naik kereta, naik apa pun. Jadi pergi untuk bertanya, itu saja. Semata-mata itu. Dengan Nabi SAW. Itu al-mas'alah an-nazilah. Dan mengajar ahli keluarga sendiri. Mana setelah diketahui, kita tahu sesuatu ilmu, khususnya berkenaan dengan hukum, yang mana orang lain juga mungkin berlaku kepada orang lain. Kalau berlaku macam mana? Jadi kita perlu bagi tahu. Paling tidak kepada orang yang dekat dengan kita lah. Ahli keluarga kita. Sebab kita bukan orang alim, nak mengajar ramai orang pun. Tak ada pun orang nak mari belajar dengan kita kan. Contohnya. Jadi kita kena bagi tahu juga setakat mana yang boleh. Jangan pendamkan begitu saja ilmu itu. Apalagi kalau memang orang itu orang alim, lagilah dia kena sebarkan ilmunya. Dan orang lain kena belajar dengan dia. Orang yang ada satu masalah pun kena bagi tahu dah. Paling tidak kepada ahli keluarga dia sendiri. Itu maksudnya. 288. 288 bahagian terakhir dalam tajuk bab ini iaitu wa ta'limi ahli, dan mengajar ahli keluarga sendiri. Menurut Hafiz Ibnu Hajar Al-Aini dan lain-lain, hanya terdapat di dalam nuskhah karimah sahaja. Ni kalau dalam bahasa Arab asalnya nuskhah. Kita kadang-kadang sebut naskhah, tak kisahlah itu dah jadi bahasa Melayu. Kalau kita nak sebut nuskhah pun itulah yang asalnya. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Ya, seharusnya tiada di sini. Bahkan Hafiz Ibn Hajar kata yang lebih betulnya, sebetulnya tidak ada di sini. Kerana Imam Bukhari telah menyebut perkara itu pada bab yang berasingan, iaitu bab ke-31 nanti. Bab ta'limir rajul amatahu wa ahlahu. Jadi sepatutnya tak ada di sini sebab yang membawa maksud itu, bahagian akhir itu dah ada bab yang berasingan telah dibuat oleh Imam Bukhari. Jadi macam pengulangan lah. Imam Bukhari ini memang iltizam dia untuk tidak mengulangi tajuk bab dia itu membawa maksud yang sama. Jadi tahsilul hasil, mengadakan benda yang sudah ada. Itu bukan cara Imam Bukhari. Imam Bukhari iltizamnya tidak begitu dalam Sahih Bukhari. Dia yang tidak ada, yang sudah ada cukuplah, tak perlu ditambah lagi. Jadi macam bahagian akhir ni, ta'limi ahli ini dah ada bab yang berasingan. Ini bab 26 kan? Bab 31 nanti. Bab ta'limir rajul amatahu. Bab lelaki mengajar amah dan anak isterinya. Mengajar amah, hamba saya perempuan di bawah tanggungannya. Dan amah tu kalau bahasa Melayu tu lain ceritanya pula. Ni amah dalam bahasa Arab yang asal lah, yang pada urufnya, yang maklum di kalangan masyarakat Arab. Bila kata amah tu maksudnya hamba wanita dan anak isterinya. Ada tu cerita tu. Jadi tak perlu lagi ada di sini bahagian akhir ni. Apalagi kalau dilihat kepada nuskha-nuskha Sahih Bukhari ni, hanya ada di dalam nuskhah karimah. Sebagai contoh ya, kita boleh tengok nombor 1 sekali Hafiz Ibn Hajar tulis di sini. Ni Fathul Bari. Cuba kita tengok. Wa fi riwayati karimah wa ta'limi ahli ba'da qawlihi fil mas'alati nazilah. Dia sebut dalam riwayat karimah. Dalam riwayat karimah ni Hafiz Ibn Hajar kata selepas kata Imam Bukhari fil mas'alati nazilah, dalam tajuk tu maksudnya
ada ni wa ta'limi ahli. Maknanya dalam nuskha orang lain kira-kiranya tak ada lah. Was-shawab hazfuha. Yang betulnya bahagian ini dibuang. Li'annaha ta'ti fi babin akhar. Kerana kandungan dia tu, kandungan bahagian akhir ni, yang Hafiz Ibn Hajar kata dibuang itu, datang pada bab yang lain. Maknanya ada dah. Imam Bukhari dah buat bab yang berasingan. Setakat tu ya dia sebut secara ringkas. Dia sebut secara ringkas. Kalau kita nak tengok di sini, cuba tengok ni. Cuba tengok di sini. Babur rihlah fil mas'alatin nazilah. Setakat tu ya. Ni dalam Sahih Bukhari cetakan Pakistan. Babur rihlah fil mas'alatin nazilah. Setakat tu. Lepas tu dia tulis kecil ni di bawah ni. Ini. Tapi dia tak ada. Jadi cuba kita tengok. Di atas an-nazilah tu ada nun satu. Nun satu tu mana nuskhah satu. Cuba tengok sini. Ni. Dia bincang tentang nuskhah ni. Satu an-nazilah. Wali karimah ba'dahu. Ini berdasarkan nuskhah karimah selepas an-nazilah ni, selepas ni ada wa ta'limi ahli. Ini ada dalam riwayat karimah. Yang betulnya dibuang. Sebab apa? Sebab kandungannya itu ada, sudah sedia ada pada bab yang lain. Imam Bukhari telah buat bab yang berasingan. Ini dapat kita lihat kenyataan seperti ini dalam Fathul Bari, Umdatul Qari, Al-Khairul Jari dan lain-lain. Mereka katakan begitu. Tetapi kita ambil nuskhah yang ada. Sebab itu ada tambahan ini. Wa ta'limi ahli ini ada tambahan di akhir. Kalau sebab mengambil kira riwayat karimah. Kalau tidak riwayat karimah, berhenti setakat al-mas'alatin nazilah. Jadi kalau ada lah, kita ambil kira tambahan itu maksudnya dan mengajar ahli keluarga sendiri. Jadi bagi orang yang terima ada tambahan itu, bagi mereka ini tidak berlaku pengulangan. Yang nak dielak sebenarnya ialah pengulangan berlaku. Sebab itu bercanggah dengan iltizam Imam Bukhari. Sedangkan kalau direnungi, maka kita akan dapati tidak ada pun pengulangan di situ. Jadi maksudnya lain. Bila maksud lain, tak apalah. Walaupun zahirnya nampak macam sama. Tapi maksudnya lain. Pengulangan, lafaz dan maksud betul-betul sama. Itu yang tidak dikehendaki Imam Bukhari. Kalau maksudnya lain, tak jadi masalah. Ini macam ta'limir rajul amatahu wa ahlahu. Sama lah mafhumnya dengan wa ta'limi ahlihi ni, sama lah. Sebab itu masuk dalam ahli ni amah pun. Jadi wa ta'lim, babu ta'lim, ta'lim. Siapa yang mengajar tu? Ar-rajul, lelaki lah. Lelaki, makna ketua keluarga. Ketua keluarga. Jadi bagi orang yang terima tu, sebab dia kira ini tidak berlaku pengulangan, tidak pun bercanggah dengan syarat yang Imam Bukhari beriltizam dengannya. Baik, orang-orang yang menerima adanya bahagian terakhir itu pengajaran kepada ahli keluarga atau anak isteri yang tersebut di dalam bab ini berkaitan dengan masalah yang menimpa sahaja. Adapun pengajaran yang tersebut pada bab ke-31 itu pula, maka ia berkaitan dengan ilmu-ilmu lain secara umum. Itu kan berbeza tu. Ni bab ni Imam Bukhari maksudkan ajar benda yang baru berlaku, baru menimpa kita, kita tak tahu hukumnya. Jadi kita macam ni peristiwa ni, Uqbah ni pergi tanya Nabi. Dia pergi seorangnya, dia bukan pergi dengan isteri dia, dengan keluarga dia, dengan sesiapa pun, dia pergi seorang. Jadi bila balik tu dia bagi tahu. Masalah tu saja. Masalah tu saja. Adapun dalam bab ke-31 itu mengajar banyak lagi ilmu. Bukan sekadar satu masalah saja. Banyak lagi mengajar Quran misalnya, mengajar hadis, mengajar fiqh,
mengajar macam-macam lagi. Tajwid. Kalau tidak dapat mengajar sendiri, minta orang lain mengajar. Kita bayar orang lain supaya bagi mengajar anak isteri kita tu. Begitu. Itu yang dimaksudkan dengan bab ke-31. Jadi berbezalah maksudnya. Orang-orang gitu. Ilmu lain secara umum. Jadi maknanya bab ke-31 tu nak cerita seorang kepala keluarga, dia kena ambil berat tentang pembelajaran anak isteri dia. Bahkan hamba sahaya di bawah jagaannya, yang dimilikinya juga menjadi tanggungjawab dia memberi ilmu. Jika tidak dapat memberi sendiri, kena minta orang lain lah mengajar. Ataupun dihantar dia. Kalau perlu bayarlah. Begitu. Ke tempat pengajian. Untuk dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Maksudnya ialah seseorang kepala keluarga hendaklah mengambil berat tentang pembelajaran dan pendidikan semua mereka. Itu maksud Imam Bukhari. Ada bab ni mengajar ataupun bagi tahu hukum yang apa namanya hadapi seseorang itu. Hukum bagi masalah yang dihadapi seseorang tu macam mana. Dia kena bagi tahu, jangan senyap sendiri saja. Jangan begitu. Itu jadi berbezalah. Baik. Pada bab ke-16 terdahulu, Imam Bukhari telah menyebutkan keharusan mengembara mencari ilmu semata-mata. Jadi sampai di sini saya nak berkongsilah, kalau boleh orang lain. Saya pun sebelum ni pedih tekak. Sebab pergi berjalan, pedih tekak. Lebih kurang seminggu juga ni baru nak pulih. Alhamdulillah sihatlah, tak apa. Cuma kalau boleh daripada sini minta sesiapalah baca pula. Saya dah mula dah sekejap tadi. Silakan siapa nak baca? Daripada sini ya. Daripada sini. Nampak ke tidak tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu Rashid kali? Ya, saya Maulana. Cikgu Rashid boleh baca? InsyaAllah. Sila bacakan daripada sini ya. Sila. Pada bab ke-16 yang terdahulu, Imam Bukhari telah menyebutkan keharusan mengembara mencari ilmu semata-mata dengan tujuan untuk menjadi lebih alim. Pada bab ke-19 pula disebutkan keharusan mengembara semata-mata untuk mendapatkan satu hadis sahaja. Pada bab ke-26 ini pula beliau ingin memberitahu bahawa seseorang yang ditimpa masalah besar berkaitan agama tidak boleh memikirkan penyelesaiannya dengan akal dan emosinya sendiri atau dipendam dan tidak dipedulikan. Tetapi dia hendaklah mengembara jika perlu untuk mencari jawapannya, walaupun bukan dengan tujuan untuk menjadi alim atau mendapatkan sanad yang lebih tinggi. Setelah ilmu tentang sesuatu masalah yang menimpa diperolehi, ia paling tidak hendaklah dikongsikan juga kepada ahli keluarga sendiri atau orang-orang yang terdekat. Jadi itulah maksud Imam Bukhari ya. Itu maksud Imam Bukhari. Maknanya bab-bab yang disusunnya itu saling berkait. Saling berkait. Ia tidak kata tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain. Tidak. Dia saling berkait. Maknanya ilmu yang dikemukakan, panduan belajar ataupun ilmu yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini memang lengkaplah dari semua sudut. Tinjauan Imam Bukhari itu dari sudut ini lengkap, sehingga ke satu masalah yang menimpa kita dan kita tidak tahu hukumnya, bila kita tahu, kita kena bagi tahu pada orang yang dekat-dekat dengan kita, walaupun kita tidak alim pun, paling tidak masalah itu. Seterusnya silakan. Imam Bukhari juga
mengisyaratkan bahawa ilmu tidak akan diperolehi kecuali bergaung lah ni Maulana. Ya. Imam Bukhari juga mengisyaratkan bahawa ilmu tidak akan diperolehi kecuali oleh orang yang bersungguh-sungguh sebagaimana Uqbah yang telah bermusafir dari Mekah ke Madinah semata-mata untuk menanyakan satu hal sahaja, satu masalah sahaja. Ya, silakan. Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan berpendapat tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini ialah untuk menyatakan orang yang ditimpa sesuatu masalah yang tidak diketahuinya apa hukum masalah itu, hendaklah pergi bertanya orang alim. Dia perlu mengembara jika tiada orang alim di tempatnya. Tidak boleh sama sekali dia membiarkannya tanpa mengetahui apa hukumnya. Alasan jahil tentang hukum agama tidak diterima kerana masih ada orang alim yang dapat memberikan penjelasan tentangnya meskipun tempatnya jauh sedikit. Terus. Sekali pandang, tajuk bab ini lebih kurang sama sahaja maksudnya dengan tajuk bab ke-19 yang lalu, iaitu bab keluar demi mencari ilmu. Babul khuruj fi talabul ilm. Fi talabil ilm. Ya. Tidakkah dengan itu berarti pengulangan tajuk bab telah berlaku, dan itu adalah sesuatu yang menyalahi iltizam Imam Bukhari. Al-Kirmani mengandaikan persoalan tersebut kemudian menjawab dengan berkata bahawa keluar mengembara demi mencari ilmu yang tersebut dalam tajuk bab itu bersifat umum. Sementara tajuk bab ke-26 ini pula khusus dengan sesuatu masalah yang menimpa seseorang sahaja. Jadi Kirmani ini syarah Bukhari juga. Ini syarah Kirmani. Jadi syarah Kirmani ini syarah Kirmani. Dalam ni Kirmani menimbulkan persoalan itu. Jadi dia kata tidakkah jadi macam pengulangan, ni keluar untuk mencari ilmu juga, mengembara untuk mencari ilmu, sedangkan bab ke-19 yang lalu dah keluar untuk mencari ilmu ni. Jadi tidakkah itu semacam pengulangan yang bercangkah dengan iltizam Imam Bukhari? Jawabnya, dia sendiri jawab, dia timbulkan soalan, dia jawab, iaitu bab 19 nak cerita keluar untuk mencari ilmu secara umum, dengan banyak, pergi betul-betul belajar sungguh sebagai seorang pelajar, untuk dapat sesuatu ilmu yang agak luas lah, yang sistematik. Ilmu apa-apalah, ilmu perdagangan ke, ilmu hadis ke, ilmu tafsir ke, ilmu nahwu ke, itu maksudnya. Sedangkan ini tajuk bab ni untuk mengetahui ini khusus dengan sesuatu masalah yang menimpa seseorang sahaja. Khusus dengan itu. Jadi berbezalah. Berbeza sekadar itu pun sudah cukup untuk tidak boleh dikatakan pengulangan di sisi Imam Bukhari. Dia nak cerita gitulah. Memang dia beriltizam untuk tidak mengulang, tapi kena perhati betul-betul pengulangan macam mana yang Imam Bukhari tak mahu tu. Kalau pengulangan macam ni, itu tidak pengulangan. Tidak pengulangan, tak apa, berlaku begitu. Sebab ini bab ini lebih khusus. Satu masalah saja. Bukan nak pergi belajar ilmu secara keseluruhan dengan lengkapnya, tidak. Dengan kaedah-kaedahnya, seperti orang pergi belajar di suatu tempat tu secara khusus, pergi belajar bahagian syariat, pergi belajar bahagian usuluddin secara khusus, itu lengkap dengan sukatan pelajarannya. Tidak, mungkin cari satu masalah saja. Tapi nak cerita itu pun cari ilmu juga maksudnya. Itu pun menuntut ilmu juga. Seringkas itu pun dipanggil menuntut ilmu juga. Dan tidak sia-sia kerja seperti itu. Amalan itu berpahala. Amalan itu berpahala. Itu maksudnya. Baik. Itu berkenaan dengan tajuk bab. Sekarang baru kita nak pergi kepada
hadis. Nak pergi kepada hadis. Jadi hadis ni sebagaimana biasa, perawi-perawi yang kita telah bertemu dah, tidak nak bincang panjang lah. Kalau perawi yang belum bertemu lagi, biodatanya diberikan lebih sedikit. Contohnya di sini Muhammad bin Muqatil, ni guru Imam Bukhari, Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Al-Marwazi. Jadi kalau dalam kurungan tu maknanya dalam teks asal tu tak ada lah. Tapi sebut benda-benda begini adalah untuk membezakan dengan orang lain yang mungkin sama nama dengannya lah. Gitu. Baik, 289. Biodatanya telah pun berlalu pada hadis ke-65 di bawah bab ke-8, iaitu bab ma yuzkaru fil munawalah wa kitab ahli al-ilmi bil ilmi ila al-buldan. Lihatlah di sana. Jadi perawi ini biodatanya dah ada dah. Jadi di sana boleh lihat. Bab ke-8. Kita boleh lihat di sana dah ada dah. Cerita tentang perawi ini, ya. Contohnya kita tengok di sini, ya. Ni bab ke-8. Bab ma yuzkaru fil munawalah. Di sini payah sedikit. Kalau kita tengok kitab ni lebih mudah, Dia cuba tengok. Ni bab 26. Jadi kita ni semua ni kitabul ilm. Kitabul ilm. Bab 16. Ni bab ke-7 sepatutnya di sini, ya. Silap. Di sini hadis 65. Cuba kita tengok. Ni hadis 64, 65. Ni hadis 65. Jadi bukan bab 8 lah, tapi bab 7, ya. Kena baiki tu. Bab 7. Di sana sudah ada. Kalau di dalam kitab ni disebut begitulah, tapi dalam yang saya tunjuk Sahih Bukhari jilid 1, tidak, Sahih Bukhari ni lah yang kita sedang bincang sekarang ni. Bab 7. Kitabul Ilm. Kalau jilid 1 tu Kitabul Iman. Bab ke-7. Hadisnya sekejap, ya. Hadis 65. Bab ke-7 hadis 65. Ini bab 8. Nota 4 ni bab 8, Jadi nota 7. Sini. Sini cuba tengok ni. Dah ada ni. Hadis 65. Hadis 65. Dalam nota kita dululah, kita dah lalu dari sini. Kitabul Ilm juga. Di bawah bab ke, takut berbeza penomboran saya tu. 64, 65. Di bawah hadis 65, tapi di bawah tajuk 7. Betul lah. Bab yang ke-7. Jadi di sini dah ada pada hadis ke-64, 65, hadis 65. Tengok di sini. Ni. Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Al-Marwazi. Ni kita ada nota 96. 96. Jadi nota tu lebih panjang di situ. Cuba tengok ni. Beliau ialah guru Imam Bukhari. Daripada 6 pengarang kitab-kitab utama hadis, hanya Bukhari meriwayatkan hadis daripadanya. Beliau meriwayatkan hadis daripada Ibn Mubarak. Beliau meninggal dunia di penghujung tahun 226 Hijrah. Ini serba ringkas, biodata, tapi lebih detail lagi lah daripada yang kita tengok hari ni. Di sini kan, biodatanya telah berlalu pada hadis ke-65 di bawah bab ke-7, iaitu bab ma yuzkaru fil munawalah. Di sana dah ada dah. Jadi kita tidak panjangkanlah, sekadar isyarat sahaja. Katanya Abdullah. Abdullah di sini maksudnya bin Al-Mubarak.
Kalau Abdullah di kalangan tabi'in, Abdullah di kalangan tabi'in, Abdullah saja disebut dalam kitab-kitab hadis ni. Maka maksudnya Abdullah bin Al-Mubarak. Kalau Abdullah di kalangan sahabat, Abdullah saja disebut. Maka maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana Hasan, kalau di kalangan tabi'in, Hasan saja sebut. Maka maksudnya Hasan Al-Basri. Itu maksudnya. Jadi tentang Abdullah bin Al-Mubarak pun dah ada dah biodata. Telah berlalu pada hadis kelima di bawah bab permulaan wahyu. Lihat di sana. Jadi yang belum kita bertemunya ni perawi ni. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan kepada kami, katanya Umar bin Sa'id bin Abi Hatim meriwayatkan kepada kami. Umar bin Sa'id bin Abi Husain meriwayatkan kepada kami. Ini yang belum kita bertemu lagi. Umar bin Sa'id bin Abi Husain An-Nawfali Al-Makki. Di sini saya nak siapalah baca. Silakan, siapa nak baca? Maulana. Baik. Ya. Siapa nak baca ni? Sila. Maulana, apa khabar Maulana? Alhamdulillah. Ni Ruslan Ruslan. Ya, saya bulan November saya cuti 1 bulan Maulana, dah beritahu dah tak mau ayah tu. Ya, betul. Saya tahu. Pindah rumah Maulana. Oh gitu. Sekarang ni Saya rumah. tempat ni sekarang ni dekat bandar lah, jadi ada line internet pun laju lah. Pindah rumah sendiri dah ni. Ya. Rezeki di penghujung usia Maulana. Iyalah, betul lah. Silakan. 291 Maulana ya? Ya. 291 An-Nawfali Al-Makki, seorang perawi thiqah, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, An-Nasai dan lain-lain mengatakan beliau thiqah. Beliau meriwayatkan hadis daripada Ibnu Abi Mulaikah, Tawus, Atha, Al-Qasim bin Muhammad, Umar bin Shu'aib dan lain-lain. Abdullah bin Al-Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Al-Thawri, Rauh, Abu Asim An-Nabil, Isa bin Yunus dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Hadis-hadisnya terdapat di dalam banyak kitab-kitab utama hadis. Abu Dawud hanya mengambil hadisnya untuk kitab marasilnya. Umar bin Sa'id bin Abi Husain adalah sepupu Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain. Menurut Dr. Bashar Awad Ma'ruf di dalam tahqiqnya terhadap kitab Tarikh Al-Islam karangan Az-Zahabi, Umar bin Sa'id bin Abi Husain telah meninggal dunia di antara tahun 151 hingga 160 Hijrah. Jadi ni saya ambil ni tarikh meninggalnya ni daripada tahqiq Bashar Awad Ma'ruf terhadap kitab Tarikh Al-Islam. Kalau kita tengok dalam Syamilah pun ada 2-3 versi dia. 2-3 cetakan dia. Penerbitnya lain-lain. Tetapi penerbitan bersama dengan tahqiq Dr. Bashar Awad Ma'ruf lebih istimewanya kerana dia ada sebut kalau perawi-perawi yang kalau kita susah nak bertemu lah tentang tarikh meninggalnya itu dalam sesuatu kitab, maka kita boleh dapat sini. Paling tidak kita boleh tahu agak-agak masa dia tu. Dalam masa itulah di antara tahun 151 hingga 60. Mana dalam masa 10 tahun itu. Itu tarikh meninggal dia. Dengan tepat tak diketahui juga. Tetapi dia ada bagi jugalah agak-agak tahun itu. Itu berbeza. Kitab Tarikh Al-Islam bersama dengan tahqiq Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Kalau boleh kita tunjuk ya. Lama tak mengaji ni kan. Tunjuk-tunjuk sikit supaya tahu. Ada perbezaan antara satu kitab dengan satu kitab yang lain. Sebagai panduan untuk buat rujukan lah. Untuk buat rujukan. Ini Tarikhul Islam. Cuba tengok di sini. Ni Syamilah. Tarikhul Islam. Satu.
Tarikhul Islam, cetakan ini yang kedua. Cuba kita tengok lagi. Ini Tarikhul Islam, Ta Bashar. Ta tu maksudnya tahqiq lah. Baik. Sekarang ni kita nak tahu tentang perawi ni. Siapa? Ni kita ambil ni. Perawi ni. Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Umar. Ni kan cetakan ini tak ada. Kalau kita perhatikan cetakan ini. Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia sebutlah dalam kitab mana ada ni perawi ni. Ini diambil daripada kitab mana cerita tentang dia ni. Dalam At-Tarikhul Kabir Imam Bukhari dan Tahdzibut Tahdzib jilid berapa muka surat berapa disebut sini. Sekadar itu tu disebutlah. Kemudian dia ni perawi Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. Gitu. Sekadar tu ada, tapi tarikh meninggalnya tak ada. Ini satu kita tengok nuskhah versi lah. Kalau kita tengok yang ni pula, yang ni pun sama. Umar bin Sa'id bin Abi Husain An-Nawfali Al-Makki. Sekadar itu yang sebutnya. Cuma dia sebut kitab tempat ambilan biodata dia ni lebih sedikit di bawah tu. Namun tarikh meninggalnya itu tidak disebutkan. Berbeza dengan yang ni Tarikhul Islam karangan Imam Zahabi ini kitab besar Tarikhul Islam ni. Cuba kita tengok sini. Perincian tentang kitab ni. 52 jilid. 52 jilid Tarikhul Islam, sejarah Islam. Yang ditulis oleh Imam Zahabi. Jadi berdasarkan nuskhah ni Darul Kitab Al-Arabi Beirut ni dengan tahqiq Umar Abdus Salam At-Tadmuri ni tak ada juga sebut. Tetapi berbeza dengan kita tengok ni Tarikhul Islam tahqiq siapa Bashar Awad Ma'ruf. Cuba tengok dia ada wafat dia ni. Antara 151 hingga 160. Itu bezanya. Dia antara satu kitab cetakan dengan satu cetakan yang lain ni kadang-kadang ada bezanya. Perbezaan itu kadang-kadang kerana tahqiq dia tu. Jadi tahqiq dia, daripada tahqiq dia kita dapat banyak juga maklumat yang mungkin kita tidak dapat dalam versi yang lain. Itu perlu diketahui lah, perlu diketahui. Macam di sini mula-mula dia letak ni perawi yang ke-239. Baik. Ni kha mim ta nun qaf ni mana dalam kitab mana ada nama perawi ni. Itulah Bukhari. Kha tu Bukhari, mim tu Muslim, ta itu Tirmizi, nun tu Nasa'i, qaf tu Qazwini, maksudnya Ibnu Majah. Jadi dia sebut dulu. Kalau ada pun orang lain tadi dia sebut kemudian. Ni disebut kemudian. Nama tu disebut dulunya. Dia berbeza-beza tahqiq tu. Jadi kita banyak saya duduk perhati kalau nak kita tak dapat pastikan sebab dalam banyak kita tak ada sebut tentang tarikh lahir atau tarikh meninggal khususnya tak ada sebut. Cubalah cari dalam kitab ini. Paling tidak kita akan dapat agak-agak masa dia tu. Kalau dia tidak boleh bagi dengan tepat pun tahun kewafatan perawi itu kita akan dapat juga agak-agak sekitar tahun ini hingga tahun ini. Begitulah sekitar tahun tu. Ini sekitar tahun 151 hingga 160 Hijrah. Itu tarikh meninggal Umar bin Sa'id bin Abi Husain An-Nawfali Al-Makki. Faham ke tidak tu? Nampak ke tidak tu? Penjelasan saya tu. Nampak lah. Jadi untuk orang yang nak dapat panduan, buat rujukan lah tentang seseorang perawi itu, berdasarkan pengalaman saya lah. Saya duduk guna kitab ni, jadi macam-macam versi cetakannya.
cetakan Mesir, cetakan Beirut, cetakan ini dia tak sama kadang-kadang. Kita kena pilih salah satunya pentahkik dia tu. Kalau zaman kita sekarang ni banyak tahkik kitab-kitab ni keluar, dia berlomba-lomba pula. Penerbit ni nak keluar dengan tahkik orang ni. Jadi ada kerja lah ulama-ulama tu. Mereka dibayar pula. Ada kerja lah. Dibayar pula untuk buat tahkik. Kita nak macam ni, macam ni, macam ni. Untuk kemudahan orang sebenarnya, untuk kemudahan pengguna. Jadi masing-masing melomba tu faedah yang dapatnya, kita lah yang dapat faedahnya. Kita dapat faedah. Jadi yang saya sebut kalau perawi-perawi macam ni kan, biasanya saya ambil daripada sinilah. Jadi sesiapa di antara kita, sahabat-sahabat peserta sekalian, kalau nak tahu, inilah antara rujukannya. Tengok Tarikhul Islam, Dr. bersama dengan tahqiq Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Dalam tu insya-Allah kita akan dapat. Inilah yang saya dapat ni. Daripada kitab tu, dalam kitab lain hampir-hampir tak ada. Tengok banyak mana pun tak bertemu. Di sini walaupun tidak tepat tahun sekian, tapi dia dapat bagi masa antara tahun ini hingga tahun ini. Pada masa itulah paling-paling ada pun. Sekurang-kurangnya ada juga kan. Sekurang-kurangnya ada juga. Itu maksudnya. Jadi saya sebut itu sebagai panduan untuk buat rujukan lah. Untuk buat rujukan. Katanya Abdullah bin Abi Mulaikah. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. 292. Tadi Ruslan Ruslan baca tadi kan. Boleh Ruslan baca lagi, sambung lagi, silakan. 292. Ya. Abdullah bin Abi Mulaikah dikaitkan dengan datuknya atau dipingkan kepada datuknya. Nama ayahnya yang sebenar ialah Ubaidullah. Abi Mulaikah pula adalah kunyah. Nama sebenarnya ialah Zuhair bin Abdullah At-Taimi Al-Quraisy. Biodata Quraisy. Nama sebenarnya ialah Zuhair bin Abdullah At-Taimi Al-Quraisy. Biodata Ibnu Abi Mulaikah yang lebih lengkap telah pun berlalu di bawah kitab Al-Iman babun khawfil mu'mini min an yahbata amaluhu wa wala yash'uru. Lihatlah di sana. Tengok sana. Ini tentang Ibnu Abi Mulaikah dah ada di sana. Kalau dalam Sahih Bukhari ini jilid 1 yang telah dicetak tu ada di sana. Kalau nak tengok tentang dia. Kemudian meriwayatkan kepadaku, katanya, daripada Uqbah bin Al-Harith. 293. Siapa Uqbah bin Al-Harith? Silakan. Sambung lagi. 293 bin Amir bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf Al-Quraisy Al-Makki. Al-Qurashi. Dikenali juga Al-Qurashi baca gitu. Qurashi. 293 bin Amir bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf Al-Quraisy Al-Makki. Uqbah dikenali juga dengan nama panggilannya Abu Sirwa'ah. Beliau memeluk agama Islam pada tahun pembukaan Mekah dan terus tinggal di Mekah. Demikianlah menurut pandangan Ahlul Hadis. Jumhur ahli An-Nasab pula berpendapat Uqbah ini adalah saudara Abu Sirwa'ah. Mereka berdua memeluk agama Islam pada tahun pembukaan Mekah. Az-Zubair bin Bakar berkata Abu Sirwa'ah itulah yang telah membunuh Khubayb bin Adi. Selain Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasai juga ada meriwayatkan hadis Uqbah. Bukhari bagaimanapun bersendirian tanpa Muslim dalam meriwayatkan 3 hadis Uqbah bin Al-Harith. Muslim langsung tidak meriwayatkan hadis-hadisnya. Ibrahim bin Abdul Rahman bin Auf dan Ibnu Abi Mulaikah adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripada Uqbah bin Al-Harith. Itu cerita tentang Uqbah bin Al-Harith.
Cuma ada khilaf. Adakah Abu Sirwa'ah tu dia sendiri ataupun Abu Sirwa'ah tu ada beradiknya. Mana dua orang yang berbeza lah. Di situ ada khilaf. Tapi kebanyakan ulama hadis mengatakan orang yang sama sebenarnya. Abu Sirwa'ah tu kunyahnya. Jadi dialah dalam peristiwa Khubayb bin Adi yang ditangkapkan, sahabat Nabi yang ditangkap, dibawa ke Mekah. Pada masa tu di Mekah tu di bawah pemerintahan orang kafir Quraisy lagi. Jadi Adi itu akhirnya dihukum bunuh. Yang membunuhnya inilah Uqbah ni lah. Uqbah bin Amir. Uqbah bin Al-Harith bin Amir. Ataupun Abu Sirwa'ah. Dalam Bukhari ini sendiri dia ada sebut Abu Sirwa'ah yang membunuhnya. Kemudian dia sendiri pada tahun pembukaan Mekah iaitu pada tahun ke-8 memeluk agama Islam. Mengikut orang yang mengatakan Abu Sirwa'ah dengan Uqbah tu dua peribadi, dua orang yang berlainan, mereka tetap mengatakan kedua-dua beradik itu masuk Islam. Bagi orang yang kata orang yang sama, jelaslah memang dia masuk Islam. Dan Islamnya bagus. Islamnya bagus. Cuba kita tengok di sini dalam hadis ni, Imam Bukhari pun terima riwayat dia. Kemudian dia jadi Islam yang baik tu, tengok satu masalah yang menimpanya, dia tidak tahu apa jawapannya. Dia begitu bersungguh daripada Mekah berangkat pergi ke Madinah semata-mata untuk nak tahu hukum masalah itu sahaja. Kemudiannya jadi begitu dia ni. Walaupun asalnya telah membunuh sahabat Nabi, sahabat Nabi yang sebelum meninggal dunia tu kan, nak minta nak semayang dahulu tu kan, Khubayb bin Adi tu. Itulah peristiwa tu. Kemudian dia sendiri memeluk agama Islam. Itulah ceritanya. Baik, kita naik ke atas. Uqbah bin Al-Harith, inilah sahibul qissah, panggil. Tuan punya kisah. Yang cerita kepada Abdullah bin Abi Mulaikah ni siapa? Uqbah bin Al-Harith, iaitu tuan punya cerita, tuan punya peristiwa. Bahawa dia telah mengahwini anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Dia berkahwin dengan anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. 294. Siapa pula anak perempuan Abu Ihab bin Aziz ni? Namanya ialah Ghaniyah. 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 Maksudnya kaya lah, kaya. Kalau kita lelaki biasanya Ghani, Ghani atau Abdul Ghani. Ini Ghaniyah. Kunyahnya Ummu Yahya. Itu kunyahnya. Lelaki lain yang dikahwininya kemudian itu bernama Zuraib bin Al-Harith. Dia kahwin dengan orang lain tu, Zuraib bin Al-Harith. Bukan adik-beradik Uqbah bin Al-Harith, bukan. Kebetulan sajalah nama ayah tu sama. Zuraib. Dalam hadis ni kan disebut akhirnya dia kahwin dengan orang lain lah. Selepas berpisah dengan Uqbah tu. Jadi lelaki yang dikahwininya tu namanya apa? Zuraib bin Al-Harith. Silakan apa ni, Ruslan sambung lagi. Akhi Ruslan sambung lagi. 294. Namanya ialah Ghaniyah, kunyahnya Ummu Yahya. Lelaki lain yang dikahwininya kemudian itu bernama Zuraib bin Al-Harith. Abu Ilhab terbilang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lainnya tidak diketahui. Beliau hanya terkenal dengan nama kunyah itu. Beliau ada meriwayatkan satu saja hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu innahu naha an ya'kula ahdana wa huwa annahu naha an ya'kula ahaduna wa huwa muttaki'un. Innahu naha an ya'kula ahdana wa huwa muttaki'i. Ahaduna wa huwa ahaduna wa huwa muttaki'i. Muttaki'un. Muttaki'un.
Saya ahadana wa huwa muttaqiun. Saya tak ambil yang ada baris ya. Tak lengkaplah baris dia. Okey, tak apa. Maksudnya sesungguhnya baginda melarang kami makan dalam keadaan bertelekan. Hadis beliau ini telah dikemukakan oleh Abu Musa di dalam kitabnya As-Sahabah, Abu Umar dan Ibnu Mandah. Bagaimanapun tidak menyebutnya. Ini semua ni pengarang-pengarang tentang biografi sahabat lah. Dalam Abu Musa ni dalam kitab As-Sahabah dia ada sebut. Ini hadis yang diriwayatkannya. Tapi Abu Umar, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Mandah, mereka ni pun menulis tentang biografi sahabat juga. Tak ada pula disebut begitu. Tak apalah, setakat yang ada disebut oleh penulis gitulah. Ini berkenaan dengan anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Tiba-tiba datang seorang perempuan lalu berkata, aku telah menyusukan Uqbah dan perempuan yang dikahwininya. Ini berdasarkan riwayat ni, berdasarkan riwayat lain dalam Sahih Bukhari juga. Dia memang tujukan kepada Uqbah sendiri. Maksudnya aku telah menyusukan engkau dan perempuan yang engkau kahwini itu. Begitu maksudnya. Jadi gitulah ceritanya. Kata Uqbah, saya tidak mengetahui bahawa kamu menyusukan saya. Dan kamu tidak pun memberitahu saya. Mana sebelum ini. Maknanya dia kata sebelum ni kamu tak bagi tahu pun. Dah kahwin dah lah kira-kiranya. Dan tidak pun diketahui dia tu menyusukan saya. Mana ni campur lah. Aku telah menyusukan Uqbah dan perempuan yang dikahwininya. Ni Uqbah ni sebagai orang ketiga kira-kiranya. Kata Uqbah, saya tidak mengetahui bahawa kamu. Ini dah bercakap secara direct tu. Uqbah pun pergi. Jadi bagaimanapun dia tak puas hatilah. Ikut mana-mana pun ada dah orang yang mendakwa. Kira-kiranya sama ada kita kira sebagai saksi ke, mana ada orang yang kata begitu. Jadi macam mana? Sedangkan kira-kiranya Uqbah dah tahu juga hukum kahwin dengan saudara susuan ini tak boleh. Itu termasuk dalam wanita yang diharamkan dikahwini oleh seseorang lelaki, iaitu adik-beradik susuan. Atau perempuan tak boleh kahwin dengan adik-beradik susuan dia. Semua tahu. Maknanya ayat Al-Quran tentang itu telah pun turun. Sebab itu ya dia jadi kalut tu. Dia jadi resah tu. Sehingga nak tahu apa hukumnya. Jadi macam mana kalau dia sudah bersama, adakah berzina jadinya? Kalau dapat anak macam mana? Anak haram ke macam mana? Lepas tu dia berada dalam dosa ke atau itu nak tahu. Uqbah pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sebab Uqbah ni dia berada di Mekah. Sebab dia memeluk agama Islam pada pembukaan Mekah. Pembukaan Mekah pada tahun ke-8 dan Nabi dah kata dah, la hijrata ba'dal fathi. Tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Maknanya orang yang memeluk agama Islam selepas selepas pembukaan Mekah tak boleh berhijrah lagi, tak perlu berhijrah pun ke Madinah. Sebab apa? Sebab Mekah sendiri itu dah jadi negara Islam dah, masuk di bawah negara Islam dah. Sama saja. Tak payah pergi ke sana duduk bersumbat-sumbat di sana. Sebab apa? Dulu dikehendaki pergi berhijrah tu untuk menjaga negara Islam yang kecil tu. Itulah wajib berhijrah tu. Jadi selepas tu tak, sebab itu dia tidak pergi ke Madinah. Jadi dia terus berada di Mekah. Jadi bila timbul masalah ni, dia berangkat pergi menemui Rasulullah di Madinah dan bertanya baginda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana dalam keadaan telah pun dikatakan begitu? Bagaimana maksudnya kamu akan bersama perempuan itu? Atau kamu akan bergaul dengan perempuan itu sebagai suami isteri dalam keadaan telah dikatakan begitu. Dikatakan itu adik-beradik susuanmu, isterimu tu. Jadi macam mana? Jadi di sinilah
jadi punca khilaf para ulama berhubung dengan masalah ni. Nota kita pun agak panjang. Tengoklah setakat mana kita boleh pergi. Kita pergi dulu. Kalau tak boleh pergi, kita tangguhlah dahulu. Jadi kita ada nota 295. Apa maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaifa wa qad qila. Bagaimana dalam keadaan telah dikatakan begitu di sini. Jadi dalam hadis ini apa maksud Nabi kata begitu? Tentu sekali ia bermaksud bagaimana engkau akan bersama perempuan itu sebagai suami isteri dalam keadaan telah dikatakan ia adalah saudara perempuan susuanmu. Jadi orang akan pandang serong terhadap kamu, kira-kiranya gitulah. Dan kamu pun tak akan tenang. Sebab kamu duduk dalam keadaan haram. Mengadakan hubungan yang Islam sangat menjaganya. Perzinaan lah kira-kiranya. Jadi melakukan hubungan seks itu dengan mahram lah kira-kiranya. Bukankah Allah telah mengharamkan saudara perempuan susuan daripada dikahwini seseorang lelaki muslim melalui firman-Nya di dalam surah An-Nisa berikut? Jadi Uqbah pun tahu, sebab itu dia tak boleh duduk tenang. Dia berangkat pergi bertemu dengan Nabi. Sebab dia tahu ayat ni ada ni. Jadi ayat yang berkenaannya dalam ayat ni, panjang ayat ni. Ialah yang saya garis tu. Wa akhawatukum minar radha'ah. Ini panjang lah, bacalah ayat ni. Sebab kita nak ringkas kan. Baca. Diharamkan kepadamu berkahwin dengan sekian-sekian ni. Jadi salah satu macam wanita yang tidak boleh dikahwininya ialah saudara-saudara perempuan susuanmu. Sebab ayat ini ditujukan kepada lelaki. Saudara-saudara perempuan susuanmu. Jadi tak boleh jugalah dikahwini. Ini yang bergaris ni. Semua tahulah kira-kiranya. Kalau tidak, kenapa jadi resah? Kenapa jadi masalah? Dan kenapa Nabi kata, bagaimana dalam keadaan telah dikatakan begitu? Mana dikatakan kamu ni telah berkahwin dengan adik-beradik. Mana boleh. Jadi kena ada sesuatu tindakan lah, yang sepatutnya. Baik. Di sini saya nak orang lain pula lah baca. Silakan. Siapa nak baca? Sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Fuad. Silakan Fuad. Sihat Fuad? Alhamdulillah. Ya, silakan. Mana yang berhubung? Ya. Tempat yang saya gelapkan ni. Berhubung dengan sabitkah dakwaan dan kesaksian seorang wanita sahaja terhadap dua orang lelaki dan perempuan sebagai saudara susuan, sememangnya terdapat perbezaan pendapat para ulama mengenainya. Berikut adalah perincian pandangan ulama berhubung dengan masalah ini. Pertama, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawayh, Al-Auza'i, Al-Hasan, Ibnu Abi Dhi'b, Az-Zuhri dan sekumpulan ulama salaf berpendapat kesaksian seorang wanita penyusu dalam masalah penyusuan dikira sah dan muktabar. Tindakan yang segera perlu diambil kerananya. Inilah juga pendapat Imam Bukhari dan Ibnul Qayyim. Uthman, Ibnu Abbas dan Taus juga Taus juga dinukilkan berpendapat demikian. Al-Auza'i dinukilkan berpendapat kesaksiannya diterima dengan syarat ia dikemukakan sebelum berlangsungnya perkahwinan. Kesaksiannya tidak akan diterima lagi selepas perkahwinan. Mana tidak dipakailah, mana dakwaan itu tidak diturutlah. Jadi orang-orang pun tak boleh kata apa-apa gitu-gini, tak boleh lah. Begitu maksudnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat Imam Ahmad dan beberapa orang yang tersebut dalam golongan pertama ni, dalam setengah-setengah kitabnya disebut dengan syarat juga. Dengan syarat. Disebut dengan syarat juga. Setengah-setengah tu tak ada sebut syarat pun. Apa syarat tu? Dengan syarat dia diminta bersumpah. Dia berani bersumpah pun.
Selain dia mendakwa begitu, kalau diminta hakim minta bersumpah, dia berani bersumpah. Itu. Baru dipakai dakwaan dia tu. Kesaksian dia tu. Kalau tidak dipakai. Mana tidak sabit kes lah. Dakwaan itu tidak sabit. Setengah-setengah ulama kata tidak. Semata-mata dia dakwa asalkan dia tu seorang yang diketahui sebagai wanita salihah, yang wara', yang bagus, yang menjaga agama, yang bertakwa, sudah cukup. Tak perlu pun syarat-syarat itu. Tak perlu pun syarat kena minta dia bersumpah tu, tak perlu. Begitu. Seterusnya silakan Fuad. Pendapat kedua, Imam Malik berpendapat kesaksian dua orang perempuan sudah memadai untuk menyabitkan adanya hubungan persaudaraan susuan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Menurutnya, kewujudan lelaki sebagai saksi tidak diperlukan dalam kes-kes seperti ini. Sebabnya ini kes yang khusus dengan wanita kan. Wanita lebih tahu. Mereka lebih tahu. Lelaki mana yang tengok, siapa nak tunjuk menyusu buah tetek dia tu ketika menyusu budak tu. Siapa nak tunjuk? Ini agak susah. Kalau kita libatkan lelaki. Jadi ini masalah yang memang khusus dengan wanita. Kalau wanita saja menjadi saksi pun tidak jadi masalah. Cuma Imam Malik mensyaratkan dua orang sebagai saksi. Baru diterima dakwaan itu. Kalau tidak diterima. Mana tidak mudah lah. Kalau tidak mungkin dari satu segi kita tengok mudah. Yang ini mudah, seorang saja memadai dah. Kita kata ini menyusah sebab banyak. Tapi dari satu segi yang lain, kalau kita lihat lebih ramai saksi itu lebih susah untuk orang menimbulkan fitnah. Sebab kalau seorang pun sudah boleh diterima, maka orang boleh berpura-pura wara', jadi orang soleh, kemudian dia mendakwa dengan tujuan untuk memporak-perandakan rumah tangga seseorang itu. Boleh jadi juga berlaku gitu. Tapi kalau dengan adanya saksi yang lebih ramai, lebih sukar. Sebab dakwaannya semata-mata tidak memadai, tidak dipakai. Mesti kena ada saksi. Begitu. Teruskan Ahmad Fuad. Pendapat ketiga, Imam Syafi'i berpendapat dalam bab penyusuan 4 orang saksi perempuan sekurang-kurangnya diperlukan. Dakwaan oleh 3 orang perempuan sahaja atau kurang daripadanya tidak akan diterima dalam kes sabitan penyusuan. Imam Asy-Sya'bi dan Atha' juga diriwayatkan berpendapat demikian. Teruskan. Yang keempat, Abu Hanifah berpendapat kesaksian dalam masalah penyusuan tidak sah kecuali dengan adanya 2 orang lelaki atau seorang lelaki dan 2 orang perempuan sebagai saksi. Sama seperti masalah-masalah lain yang berkaitan dengan harta benda. Asasnya ialah firman Allah berikut. Wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulain farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba asy-syuhada idza ma du'u. Bermaksud, dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalanganmu. Kemudian kalau tidak ada saksi 2 orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi. Supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Surah Al-Baqarah ayat 282. Di bahagian akhir tadi kita buat sebab yang berkenaan dengan terjemahan ini setakat di saja. Teruskan. Menurut Imam Abu Hanifah, hadis ke-89 di atas tidak jelas menunjukkan Nabi SAW telah menerima kesaksian seorang perempuan penyusu. Kes yang tersebut di dalamnya juga berkaitan dengan masalah harta benda. Lantaran perempuan itu boleh juga menuntut bayaran kerana penyusuan yang telah dilakukannya untuk seseorang dengan dakwaannya itu. Maka kesaksian dalam masalah harta
tetaplah seorang lelaki dan dua perempuan seperti tersebut dalam firman Allah tadi. Jadi itu sebab Imam Abu Hanifah kata kena macam yang disebut dalam Quran itulah. Dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Jadi tiga orang lah. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan masalah harta juga. Mungkin yang dia kata begitu, dia dakwa begitu tu sebenarnya dia nak dapat duit. Dia nak kata orang ni tak bayar lagi. Upah dia menyusukan anak dia tu. Misalnya menyusukan dia tu, ayah dia tak bayar pun hari tu. Jadi dia menuntut. Dengan sebab itu Imam Syafi'i dan ramai lagi ulama yang lain yang menerima kesaksian itu pun, satunya dari segi bilangannya kena 4 orang. Kurang daripada 4 orang tak boleh. Kalau Imam Syafi'i. Lepas tu mereka mensyaratkan pula dengan syarat dia tidak mendakwa bahawa ada bayaran yang tertunggak atau tidak diberikan kepadanya, baru diterima. Mana dia semata-mata mendakwa bahawa dia telah menyusukan orang ni. Dia tidak minta pun supaya dia dibayar ataupun mendakwa tidak dibayar lagi kepada dia. Dia tak timbul pun masalah itu. Baru boleh terima. Kalau timbul itu, dia termasuk dalam kes harta juga. Bila kes harta, Imam Abu Hanifah kata kita tengok pada Quran lah. Kalau Quran, farajulun wa mura'atan mimman tardawna minasyuhada. Kalau tak ada dua orang lelaki, fa illam yakuna rajulain, kalau tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki, dua orang perempuan. Ni kes harta. Kes lain pun macam ni lah. Kena berkait dengan harta. Sebab dia kira ada kaitan juga dengan harta ni. Teruskan. Zahir hadis Uqbah di atas menyokong pendapat Imam Ahmad kerana pertanyaan Rasulullah itu, Uqbah akhirnya telah berpisah atau bercerai dengan isterinya. Berdasarkan riwayat Bukhari sendiri di dalam kitab Asy-Syahadat, Babu Syahadatil Murdi'ah, terdapat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah. Kata baginda, da'ha anka, pisahkannya darimu. Atau maksudnya, tinggalkanlah dia. Ini menunjukkan Nabi SAW sendiri menghendaki Uqbah menceraikannya dan berpisah dengannya. Sabda Nabi SAW itu boleh juga difahami dengan erti Nabi SAW menyatakan kedudukan sebenar perkahwinannya sudah pun terputus bila saja diketahui melalui kenyataan perempuan tersebut bahawa mereka berdua adalah saudara susuan. Kerana perkahwinan di antara dua orang saudara susuan memang dari awal lagi tidak sah menurut syarak. Jadi untuk apa lagi kamu bersamanya? Tinggal sajalah dia. Kata-kata Rasulullah SAW itu jelas menunjukkan baginda mengambil kira dakwaan perempuan tersebut. Sedangkan yang mendakwa begitu hanyalah seorang perempuan. Hadis inilah yang menjadi pegangan Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya. Jumhur ulama pula, walau bagaimanapun ramai tadi kan kita sebut golongan pertama tu termasuk Imam Bukhari, mengikut setengah-setengah ulama pensyarah Sahih Bukhari ini, dia kata Imam Bukhari pun berpendapat begitu. Itu berdasarkan kalau kita tengok tajuk-tajuk bab yang dibuatnya. Tajuk-tajuk bab yang dibuatnya tu memang cenderung ke situ. Jadi mereka katakan Imam Bukhari pun berpendapat begitu. Walau bagaimanapun itu bukan pendapat jumhur. Bukan pendapat jumhur. Jumhur, majoriti ulama ni ramai lagi. Dia tidak dapat menerima hadis Uqbah itu bulat-bulat. Baca, teruskan. Jumhur ulama pula tidak dapat menerima hadis Uqbah itu bulat-bulat. Mereka sebaliknya mentakwilkannya dengan beberapa takwilan tersebut. Berikut. Pertama, perintah Rasulullah SAW supaya Uqbah menceraikan isterinya itu bukanlah suatu perintah wajib. Ia hanya perintah sunat dan istihbab sahaja. Memandangkan percanggahannya dengan usul syariat. Perintah itu juga merupakan langkah mengelak diri dan bercermat dalam perkara-perkara syubhat semata-mata. Jadi itu pendapat pertama. Kenapa mereka tidak terima? Sebab bercanggah dengan syariat, usul syariat.
usul syariat kalau kita kaitkan masalah ini dengan harta, ada dakwaan misalnya belum dibayar upahnya dan sebagainya, maka mengikut usul syariat bukan seorang saksinya berdasarkan Quran, tetapi 2 orang lelaki ataupun seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Itu apa nama ni, usul syariatnya. Jadi perintah Nabi, kata Nabi ini sebagai sunat sajalah, paling tinggi pun, bukan sebagai wajib. Mesti dia kena berpisah semata-mata kerana didakwa begitu. Tak mesti. Tapi elok saja kalau dia mengambil langkah berpisah dengan isterinya. Gitu. Adapun betul-betul sabit, betul-betul diyakini memang mereka berdua tu adik-beradik susuan, itu taklah sampai ke peringkat itu. Tak sampai ke peringkat itu. Ini sebab bercanggah dengan usul tu, bercanggah dengan usul. Kemudian kalau kita tengok banyak lagi apa nama ni, kalau kita kata usul syariatnya, kalau kes ni kes saksi, dalam peristiwa ni perempuan tu tak ada pun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma cerita Uqbah saja. Uqbah kata orang ni dakwa. Kalau betul-betul ini jadi kes saksi, sepatutnya dia kena panggil dia. Sedangkan tidak dipanggil. Ini menunjukkan bukan kes mahkamah ni sebenarnya. Kes ni kes yang telah berlaku di luar mahkamah, dan itu pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja mengesyorkan lebih baik elok kepada dia tu berpisah dengan isterinya. Mana tak sampai ke peringkat mahkamah sebenarnya kes ini kalau kita perhatikan. Sebab kalau mahkamah saksi, dia kena ambil kira banyak perkara lah lagi. Sedangkan dalam hadis ni tak ada sebut pun perempuan itu apa nama ni, dipanggil ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak tanya mana perempuan itu. Aku nak tanya betul ke tidak? Ataupun kalau perlu lagi yang lain selain dia, mana lagi ada? Tidak semudah itu kalau tak keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah itu baru dikira hukum. Baru dikira hukum. Ini tidak jelas sebagai hukum. Ini hanya sebagai suatu saranan sahaja. Sebagai mengambil langkah bercermat dan mengambil langkah mengelak diri daripada perkara syubhat. Dah ada syubhat, sekadar itu je. Dah menimbulkan syubhat. Dengan yakin, belum lagi. Ia memberi arti yakin. Hanya ada perkara syubhat. Jadi berdasarkan hadis-hadis, Nabi SAW suruh mengelakkan daripada perkara syubhat. Jadi atas dasar itulah Nabi SAW kata begitu. Ataupun Nabi SAW juga telah bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan. Jadi bila sudah ada dakwaan ini, semacam keraguan telah timbul dalam kepala Uqbah sendiri pun. Sebab itu dia tidak senang. Sebab itu dia pergi bertemu dengan Nabi. Sebab dia ada tu keraguan. Jadi perkara-perkara yang ragu macam ni, jalan yang mudahnya ialah kita elakkan diri. Itu. Ini pandangan mereka lah. Dalam kenapa alasan mereka tak mahu pakai hadis ni. Teruskan. Ahmad. Yang kedua atau takwilan kedua ya. Ya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bimbingan kepada perkara yang lebih baik dalam hal-hal keduniaan semata-mata, iaitu amrun irsyadi. Ia tiada kaitan dengan hukum halal haram. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Uqbah supaya tidak menghubungi isterinya lagi berdasarkan apa yang tersebut di dalam sesetengah riwayat. Fanahahu anha. Pula hanyalah larangan tanzihi sahaja. Ini kerana hubungan kehidupan seseorang yang dikatakan telah berkahwin dengan saudara susuannya akan sentiasa keruh dan muram. Fikirannya juga akan sentiasa terganggu. Jadi langkah terbaik yang perlu diambil oleh Uqbah ialah bercerai terus dengan isterinya. Jadi ini Nabi sebut kaifa wa qad qila. Itu maksudnya sebagai amar irsyadi. Kalau kita terimalah Nabi ni suruh dia pisah,
Ini termasuk dalam perintah irsyadi, bukan perintah mahkamah. Dan larangan Nabi berdasarkan setengah-setengah riwayat ini, dia ada sebut Nabi SAW melarangnya daripada bersama isterinya itu. Itu larangan tanzihi, bukan larangan tahrimi. Mana haram dia, bukan sampai ke peringkat itu. Mereka takwilkan dengan kata larangan ini memberi makna tanzihi saja. Mana mengambil langkah yang lebih baik, lebih selamat saja. Sebab apa? Sebab memang kenyataannya dalam keadaan ini seseorang yang telah berlaku, telah berkahwin dengan saudara susuannya ni, dia akan jadi keruh, tak tenang. Tengok kepada isteri, tengok kepada suami pun satu macam. Berasa tak sedap hati. Begitulah maksudnya. Fikiran akan sentiasa terganggu. Jadi dalam keadaan itu, untuk kebaikan duniawi, bukan ada kaitan dengan halal haram. Tak sampai ke peringkat tu. Cuma dalam perkara irsyadi ini, sebab itu kita kena faham. Sama ada firman Allah atau hadis Nabi, kalau perintah, kita tengok perintah itu perintah apa. Boleh jadi amar irsyadi, perintah untuk kebaikan dalam hal-hal keduniaan semata-mata. Tidak semesti ia memberi makna haram ke berdosa ke kalau buat. Tidak begitu. Ini termasuk dalam amar irsyadi, kata mereka. Seperti Nabi SAW misalnya suruh padamkan pelita kalau nak tidur. Itu amar apa tu? Kalau tak padam boleh jadi terbalik pelita zaman dulu kan. Boleh jadi terbakar rumah tu. Jadi itu urusan dunia, hal-hal keduniaan. Jadi Nabi perintah tu untuk kebaikan dunia kita. Ia tak ada kaitan dengan halal haram pun. Semata-mata untuk menjaga keselamatan kita dalam dunia itu saja. Teruskan lagi. Takwilan ketiga, pandangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Uqbah dalam hadis ini adalah sebagai seorang mufti yang mengutamakan apa yang terbaik kepada penanya untuk memelihara agamanya, iaitu diyanatan. Bukan sebagai seorang hakim yang menjatuhkan hukuman dalam mahkamah qadaan. Kalau itu keputusan yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai hakim, tentulah terlebih dahulu saksi dipanggil bersemuka dengannya. Ternyata sabda Rasul itu hanya muncul setelah baginda dikhabarkan oleh Uqbah seorang sahaja. Tidak ada pun perempuan itu datang sebagai saksi di hadapan Rasulullah SAW. Keputusan Teruskan. Keputusan Rasulullah akan dianggap sebagai diyanah selagi ia tidak menjadi kes mahkamah. Setelah ia menjadi kes mahkamah dengan cukup dan lengkap segala syarat-syaratnya, barulah keputusan baginda dianggap sebagai qada oleh para fuqaha. Sabda Rasulullah SAW kepada Uqbah di dalam hadis ini tidak lebih dari satu cadangan, kerana masih ada pilihan kepada Uqbah. Tidak tersebut di dalamnya perintah atau larangan baginda. Apa yang difahami Uqbah daripada sabda Rasulullah SAW itu ialah, jika kamu tidak tenang hati, tidak selesa dengan cakap-cakap orang ramai tentang hubunganmu itu, maka yang terlebih baik untuk hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni diyanatan, ialah tidak bersama perempuan itu. Antara bukti ketidaktenangan dan ketidakselesaanmu ialah kamu tidak terus menolak atau menerima apa yang dikatakan oleh penyusu itu. Sebaliknya sanggup datang ke Madinah untuk bertanya kepadaku tentangnya. Di sini jatuh sikit. Sebaliknya kamu sanggup. Begitu. Sebaliknya kamu. Jadi itu menunjukkan dia tidak selesa lah tu. Dah ganggu dah fikiran dia tu. Jadi tengok baca dulu, teruskan. Peristiwa yang hampir sama dengan apa yang berlaku kepada Uqbah di dalam hadis ini ialah peristiwa Saudah binti Zam'ah, yakni isteri Rasulullah SAW, di mana telah berlaku perebutan di antara saudaranya Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap seorang anak lelaki yang lahir dari hamba perempuan Zam'ah. Sa'ad bin Abi Waqqas mendakwa anak itu adalah anak saudaranya yang bernama Utbah.
Dia telah berpesan kepadaku untuk mengambil anak yang berada di Mekah itu dan memeliharanya. Abd bin Zam'ah pula mendakwa anak itu adalah saudaranya, anak ayahnya Zam'ah. Maka dialah yang lebih berhak memeliharanya. Rasulullah SAW memenangkan Abd bin Zam'ah dan bersabda, huwa laka ya Abdul Walad. Ya Abdu. Ya Abdu. Masya Allah. Huwa laka ya Abd. Al-waladu lil firashi wa lil ahiril hajar. Bermaksud, dia milikmu wahai Abd, yakni Ibni Zam'ah. Anak adalah kepunyaan tuan punya tilam, atau iaitu suami atau tuan hamba yang sah. Orang yang berzina, bergaul secara tidak sah pula hanya mendapat batu, yakni tidak mendapat apa-apa. Setelah bersabda begitu, Nabi SAW berkata kepada isterinya Saudah, wahtajibi minhu ya Saudah binta Zam'ah. Bermaksud, berhijablah dengannya wahai Saudah binti Zam'ah. Dalam hadis riwayat Bukhari. Teruskan. Perintah Rasulullah SAW supaya isterinya Saudah berhijab dengan anak lelaki yang merupakan adiknya sendiri itu adalah semata-mata sebagai sikap wara' dan ihtiyat, yakni bercermat. Sebabnya ialah anak lelaki itu ada keserupaannya juga dengan Utbah. Tindakan Uqbah juga disebabkan oleh sifat wara' dan bercermat yang ada padanya, bukan kerana keputusan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW kepadanya sebagai seorang hakim. Kerana percakapan Rasulullah SAW kadang-kadang sebagai hakim, kadang-kadang pula sebagai mufti, mubaligh, pendakwah, ketua negara, suami, bapa, pendidik dan lain-lain. Jadi ini takwilan yang ketiga ni penting juga. Kita kena faham dengan baiklah. Jadi mereka kata apa yang disebut oleh Rasulullah tu sebagai mufti, bukan sebagai hakim di sini. Kalau sebagai hakim, mesti dia kena ada syarat dia. Mesti dipanggil perempuan itu. Nabi dengar sendiri apa dia cakap. Itu maksudnya kalau sebagai hakim. Maknanya kalau di zaman kemudian selepas Rasulullah, ia tidak akan berlaku kecuali dalam mahkamah. Dalam mahkamah sahaja. Rasulullah sendiri, walaupun tak ada mahkamah, di luar mahkamah, itulah tugas para fuqaha menentukan Nabi bercakap ni sebagai apa. Dia sebagai mufti ke sebagai hakim, atau sebagai ketua negara, atau sebagai apa. Jadi hadis-hadis itu banyak bertebaran sebagai sabda Nabi. Tapi yang Nabi sabdakan itu, dia tu sebagai apa? Itu kita kena pastikan. Jadi para ulama, pengkaji dia cuba pastikan benda tu. Bagi mereka, ini yang Nabi kata ni dianatan sahaja. Mana sebagai seorang mufti yang utamakan apa yang terbaik kepada penanya untuk memelihara agamanya. Itu saja. Bukan sebagai keputusan seorang hakim yang menjatuhkan hukuman dalam mahkamah. Itu dipanggil qada'an. Jadi bukti bahawa ini kata-kata Rasulullah sebagai mufti bukan sebagai hakim. Sebab kalau hakim, dia mesti kena cukup syarat. Sedangkan dalam peristiwa ditengoklah hadis mana-mana pun tak ada sebut perempuan itu dipanggil oleh Rasulullah dan ditanya dengan jelas. Kamu kata gini, misalnya berapa kali, berapa kali kamu menyusukan? Di mana kamu menyusukan itu? Mungkin sebab perkara itu berkait dengan dia sendiri, jadi macam mana dia nak menjadi saksi untuk kepentingan diri dia sendiri? Sepatutnya ada orang lain yang tengok kamu menyusukan dia tu. Mungkin sampai ke peringkat itu. Sedangkan dalam hadis ini tak adalah sampai ke peringkat itu. Menunjukkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini hanya sebagai seorang mufti atau penasihat sahaja. Lepas tu keputusan Rasulullah mengikut para fuqaha akan dianggap sebagai dianah selagi ia tidak menjadi kes mahkamah. Jadi jelas sekali ini
bukan merupakan kes mahkamah sebab tak cukup syarat-syarat dia. Jadi kalau sudah jadi kes mahkamah dan segala syarat-syaratnya dah cukup, barulah keputusan Nabi itu akan dianggap sebagai qada, sebagai keputusan. Jadi tak bolehlah mesti kena pakai macam tu. Tak boleh dah, tak ada pilihan lain. Sedangkan di sini masih ada pilihan. Kalau dia tak mahu berpisah pun boleh sebenarnya. Cuma Nabi SAW telah memberi satu panduan kepada yang lebih baik, lebih cermat, lebih orang kata berhati-hati dalam masalah agama, iaitu tidak bersama, berpisah lah. Begitu. Jadi kes ini sama seperti kes dalam cerita Saudah tu lah. Ni cerita Saudah ni, apa nama ni, Dakwan ini ceritanya begini, dalam Bukhari dan lain-lain ada sebut. Dia zaman jahiliah dahulu, dia seseorang tu dia ada hamba abdi. Zam'ah ni, ayah Saudah ni, isteri Nabi ni, dia ada hamba abdi dan dia tu kawan dengan saudara Sa'ad bin Abi Waqqas namanya Utbah. Dia kawan. Baik. Jadi bila Utbah tu berkunjung ke rumahnya untuk melayani tetamu ni, dia memang khususkan hamba perempuan dia yang tertentu untuk melayan. Bukan sekadar melayan untuk makan minum sajalah, untuk tidur bersama pun. Sebab zaman jahiliah kan? Zaman jahiliah begitulah. Tiba-tiba bila bersama tu dapat anak. Bila dapat anak, kita nak kira anak tu anak siapa? Anak tuan punya dia ke, Zam'ah tu ke, atau anak Utbah? Sebab Utbah telah berpesan kepada saudara dia, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata dia ada seorang anak di Mekah tu. Ada seorang anak. Jadi dia entah nak mati ke apa, sebab dia berwasiat kepada Sa'ad. Kalau apa-apa berlaku kepada aku, kamu bertemu dengan budak tu, kamu ambil, kata dia. Sebab itu anak aku. Jadi anak saudara kamu. Jadi zaman jahiliah pun dia ambil berat tentang perkara-perkara macam ni. Penjagaan anak-anak ni. Jadi bila kes itu, satu pihak mendakwa ini sebagai anak saudaranya. Satu pihak lagi mendakwa ini adiknya. Abd bin Zam'ah tu adik-beradik kepada Saudah tu. Dia pergi dakwa, dia kata ini adik dia. Sebab apa? Hamba tu hamba ayah dia. Jadi kira adik-beradik dia lah. Jadi sepatutnya saya menjaga dia. Saya yang menguruskannya. Maknanya begitu keadaannya. Di zaman jahiliah kemudian berpindah kepada Islam tu, ada puncanya tidak betul mengikut syarak, tetapi hasil dia tu nak menangani masalah itu adalah mengikut hukum Islam. Seperti di sini. Seperti di sini. Dan Nabi menangkan Abd bin Zam'ah bahawa budak itu adalah adik dia. Sebab apa? Nabi dah kata, ini prinsipnya, usulnya, iaitu al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Nabi dah kata begitu. Berdasarkan sabda Nabi itu, sepatutnya Abd bin Zam'ah menang dalam kes itu. Dan Nabi memenangkan dia pun. Sebab apa? Anak itu kepunyaan tuan punya tilam. Tuan punya tilam dalam kes ini siapa? Ayah kepada Abd itu, iaitu Zam'ah. Itu tuan punya tilam sebab dia tuan mas. Tuan bagi hamba tu. Ataupun suami misalnya. Misalnya seseorang tu dengan isteri dia, suami isteri. Tiba-tiba dapat anak. Orang akan kata anak dengan suami dia lah. Itulah hukum zahir. Pada dasarnya begitulah. Soal ada dakwaan, kalau zaman sekarang boleh test lah. DNA ke apa ke, boleh test. Zaman dahulu tak ada. Zaman dahulu tak ada. Bila tak ada, Nabi buat bagi prinsip. Jadi isteri itu isteri siapa? Isteri kamu. Jadi sebagai anak kamu lah. Tak boleh pula kamu nak dakwa mudah-mudah anak orang lain pula. Sebab yang mempunyai tilam itu kamu, bukan orang lain. Orang lain tu kalau ada pun penzina lah. Penzina ni tidak dapat apa-apa. Itu Nabi SAW bagi prinsip itu. Sekarang ni pun dalam keadaan ada kemudahan DNA apa semua ni, kalau kita tak mahu pakai DNA itu pun masih boleh lagi pegang prinsip itu. Cuma dia menimbulkan keraguan lah, dah ada syubhah lah di situ. Tak ada syubhah dan tak akan jadi tenang. Susah juga nak jadi tenang bila berlaku begini.
Jadi Nabi SAW menangkan Abd bin Zam'ah. Walaupun begitu, Nabi SAW tetap berkata kepada Saudah, istrinya, ihtajibi minhu, berhijablah engkau, wahai dengannya, wahai Saudah binti Zam'ah. Walaupun adik kamu, dari segi hukum mahkamahnya adik kamu, tetapi kamu kena berhijab. Kalau dengan dia, nanti dia besar nanti, kamu kena berhijab dengan dia. Tak boleh dedah aurat. Sebab apa? Dah ada syubhah di sini. Walaupun dia ni pada hukumnya, dari segi hukum mahkamahnya, Nabi SAW telah katakan, adik kamu lah. Tetapi ada syubhah. Syubhah apa? Satunya dakwaan. Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan saudara dia berwasiat kepada dia bahawa itu anak dia. Yang keduanya, itu anak dia. Yang keduanya, dia ada keserupaan. Budak itu, anak lelaki itu ada mirip, ada keserupaan dengan Utbah, bukan keserupaan dengan Zam'ah, ayah Saudah. Ini sudah jadi timbul syubhah. Sudah ada sesuatu yang meragukan. Bila ada sesuatu yang meragukan, kalau anak Utbah, mana orang asing lah, ajnabi lah kepada Saudah itu. Dengan sebab itu, Nabi SAW menganjurkan Saudah supaya berhijab. Tetapi anjuran ini sebagai wajib, mesti ke? Tidak. Sebagai langkah cermat sahaja. Sebagai langkah cermat sahaja. Andai kata Saudah tu orang lain lah. Orang lain lah. Setelah mahkamah memutuskan ini adik dia, jadi bila adik-beradik, tak adalah masalah tutup aurat tu. Seperti orang asing. Tetapi di sini kenapa Nabi perintahkan begitu juga? Jadi perintah ni bukan sebagai qada, tetapi sebagai dianatan. Itu masalahnya. Ini benda kena faham. Banyak dalam masalah-masalah agama ni, sabda-sabda Nabi ni kadang-kadang dianatan, bukan qadaan. Kalau qadaan itu baru kita tak boleh ubah. Tak ada pilihan. Tapi kalau selagi dianatan, masih ada pilihan. Cuma pilihan yang terbaik untuk menjaga agama kita ialah yang lebih cermat lah. Langkah yang lebih cermat. Seperti yang diberikan oleh Rasulullah kepada isterinya Saudah dalam kes ini. Sama juga dengan Uqbah. Uqbah pun telah mengambil langkah cermat. Sebab sudah ada syubhah di situ. Bukan itu sebagai suatu keputusan mahkamah oleh Rasulullah. Bukan sebagai hakim. Ini kata jumhur lah. Kenapa mereka tak mahu terima hadis ini? Itu alasannya. Kalau tidak, orang akan kata, ini hadis sahih. Dalam Bukhari ada, kenapa tak mahu pakai? Tolak hadis ke pula? Akan timbul masalah macam tu. Jadi jawabnya, mereka ada alasan. Begitulah ulama-ulama, imam-imam mujtahid ni, kalau tak terima sesuatu hadis pun, dia ada alasan. Bila ada alasan tu, lepas dah dia. Tanggungjawab dia dengan Allah SWT. Tak boleh dah kita nak kata apa-apa. Tak boleh. Terpulang kepada masing-masing lah. Kamu nak pilih pendapat mana, terpulang. Habis di situ. Teruskan tadi. Siapa tadi? Ahmad Fuad, sikit lagi. Silakan. Baik. Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya bertegas mengatakan hadis ini sudah jelas hukumnya. Kesaksian seorang wanita sudah memadai dalam penyabitan penyusuan antara seorang lelaki dan wanita sebagai saudara susuan. Jadi bagi golongan pertama tadilah, Imam Ahmad dan lain-lain, mereka tetap mengatakan ini sudah keputusan Rasulullah. Bila keputusan Rasulullah, jadi tak ada pilihan lain dah. Mana sah dakwaan dia tu, kesaksian dia tu diterima. Dan di sini tak timbul seorang lelaki lebih baik, dua orang lelaki lebih baik, seorang perempuan pun dia lebih baik. Sebab itu kes yang lebih berkait dengan urusan wanita. Lebih berkait dengan urusan wanita. Daripada macam mana kita nak panggil lelaki, nak adakan lelaki pula. Adakah orang lelaki tu, kalau seseorang tu menyusu, seorang budak lah, seorang anak, kanak-kanak, dia bawa baju je. Mana dia nampak? Tetek tu masuk dalam mulut. Kepala tetek tu masuk dalam mulut. Mana dia nampak? Dan orang yang menyusukan itu, takkanlah dia nak tunjuk kepada semua orang. Ketika berlaku penyusuan itu. Jadi susah sekali nak dapat lelaki 4 orang pula tu, ataupun beberapa orang
jadi saksi, barulah kita kena terima dakwaan perempuan seperti itu. Padahal dia dah penyusu dah, bukan orang lain. Kalau kata orang lain dakwa pun kena ambil kira dah, apatah lagi kalau dia ni penyusu dan orang yang baik. Dan dia yang terlibat sebenarnya. Kenapa kita nak seret lelaki pula di sini? Susahlah. Jadi bagi jumhur ulama, dia kata susah pun iyalah, sebab kita tak mahu mudah-mudah satu keluarga itu roboh, porak-poranda jadi dengan sebab semata-mata dakwaan seorang perempuan sahaja. Yang kita belum pasti. Sebab manusia boleh berlakon kadang-kadang untuk buat sesuatu perkara, menimbulkan fitnah. Manusia boleh berlakon, terutama zaman sekarang ni kan. Lagi susah. Dia jadi orang baik, orang soleh, nampak selalu pergi masjid dan sebagainya. Kita pun anggap dia baik lah. Padahal dia ada rancangan jahat dia. Boleh berlaku semua itu. Jadi sepatutnya tidak dimudahkan kes ini untuk diterima. Semata-mata kerana dakwah dia tu jadi berpisah. Orang yang dah elok-elok rumah tangga. Jadi bagi mereka nak jaga rumah tangga tu. Sebab itu mereka tidak mudah menerima ni dakwaan seorang perempuan sahaja. Mereka ketatkan. Seperti mana dalam kes perzinaan, ketatkan kena 4 orang. Kena 4 orang tu begini syarat dia. Barulah ada hukuman terhadap penzina tu. Barulah patut. Kalau tidak mudah-mudah nak kena, tak patutlah macam tu. Akan berlaku penganiayaan kepada banyak pihak. Kalau buat mudah-mudah. Begitulah juga di sini. Itu alasan mereka lah. Baik, kita ni dah lewat benar ya. Tak apa, sikit lagi. Sabar, sikit lagi. Ini yang terakhir. Kalau boleh orang lain pula baca, silakan. Siapa nak baca? Saya baca mana? Ya. Siapa ni? Arsyad mana? Arsyad, silakan. 296. Ya. Itu hadis bab yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ini dikemukakan juga oleh beliau pada bab kesaksian penyusu. Itu babu syahadah al-murji'ah. Itu dia. Babu syahadah al-murji'ah. Dan pada bab tafsiran perkara-perkara syubhat. Babu tafsir al-musabbahat. Di bawah kitab jual beli, kitabul buyuk. Daripada hadis ini dapat disimpulkan hukum perkahwinan, hukum kesaksian dan hukum mengembara untuk mencari sedikit ilmu. Perpisahan Uqbah tidak berlaku secara fasad. Sebaliknya, beliau menceraikan isterinya seperti tersebut di dalam riwayat yang lain. Cuma sesetengah ulama mengatakan riwayat yang menyebutkan talak itu adalah riwayat berdasarkan makna semata-mata. Kerana ikatan perkahwinan itu memang tidak sah dari awal dan ia tidak memerlukan talak lagi untuk berpisah. Antara pengajaran, panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah: 1. Orang yang beriman hendaklah mengelak diri daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan tohmahan atau masalah di kemudian hari. 2. Hadis ini menggalakkan dan mendorong umat Islam bersungguh-sungguh mencari ilmu walaupun sekadar menyelesaikan masalah yang melanda. 3. Pengembaraan seseorang demi mencari ilmu tidak akan hilang sia-sia. Dia hendaklah bersedia untuk pergi ke mana-mana pun untuk mendapat ilmu yang dapat memandunya dalam mengharungi kehidupan di dunia. 4. Zahir hadis Uqbah ini menjadi dalil dan pegangan bagi golongan ulama yang mengharuskan dan menerima kesaksian seorang sahaja wanita, penyusu sendiri atau wanita-wanita lain dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan penyusuan dan seumpamanya. 5. Sesuatu masalah yang belum sampai kepada hakim masih boleh dipilih keputusan dan cara mengatasinya. Tetapi apabila ia telah sampai ke meja hakim, maka akan ditentukan keputusannya tanpa ada lagi pilihan lain. Rasulullah SAW juga memerintahkan supaya dielakkan hukuman hudud dengan tidak mengangkat kes kepadanya.
kerana apabila kes telah sampai kepadanya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan memutuskan hukumannya berdasarkan hukum hudud yang telah ditentukan dalam syariat. 6. Dalam riwayat yang lain, Uqbah menafikan apa yang dikatakan oleh perempuan itu dan beliau mengatakan perempuan itu telah berbohong. Peristiwa ini menunjukkan apabila seseorang ditimpa masalah besar secara tiba-tiba, boleh jadi dia akan menafikannya buat seketika. Ini berdasarkan riwayat lain lah. Berdasarkan riwayat lain. Ya, teruskan. 7. Orang yang beriman tidak memikirkan nafsu semata-mata. Sebaliknya, dia akan memikirkan apa yang lebih disukai Allah dan apa cara yang lebih menjamin kesucian imannya. 8. Mempelajari ilmu itu tidak semestinya secara keseluruhan. Boleh saja dipelajari satu masalah tertentu atau beberapa masalah yang diperlukan sahaja. 9. Orang awam perlu sentiasa merujuk kepada ahli ilmu dan tidak boleh membuat sangkaan sahaja untuk sesuatu hukum agama. Dan yang ke-10, orang Islam dikehendaki supaya melazimi dan mesra dengan orang alim. Itulah yang dapat kita pelajari atau simpulkan daripada hadis yang kita baca hari ini. Alhamdulillah kita dapat habiskan hadis 89 ini di bawah bab ke-26. Alhamdulillah kita dapat habiskan. Cuma lewat sedikitlah. Setakat itulah dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi